Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam bab lagi, bab syarat-syarat solat lah. Syarat-syarat solat. Jadi kita bincang panjang ni bab najis ni ada. Seterusnya kita sambung. Dan demikian lagi, kalau orang yang bersolat memegang burung yang ada pada dubur najis. Detail ni dah. Burung tu ada najis punggungnya dah. Atau binatang yang disembelih. Atau bangkai yang suci. Yang ada dalam perutnya najis. Perut najis dah. Atau botol yang dalamnya ada najis, sekalipun botolnya tutup dengan timah. Maksudnya bukan tutup main-main ya, tutup tutup dengan sungguh-sungguh lah, pakai timah lah. Maksud tutup teri, kata-kata teri dah. Demikian juga jadi dia katakan sah tak sah ni. Ni lah ada bahan, ada kata Syekh Ramli kan ni. Lebih kurang agak macam kira tak sah lah. Dah gitu dah. Ada kata sah tu, pendapat lain pula gitu lah. Demikian lagi juga air yang sedikit. Atau benda yang cair yang ada dalamnya bangkai. Yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Dan kalau kita ketahui bahawa bangkai itu tidak menajiskan air, maka batalah solat dalam 6 masalah yang dikemukakan di atas, kerana tidak diperlukan membawa semua itu dalam solat. Tak perlu, tak pasal pun bawa dia. Burung ke apa, bila dia semaya, dukung burung nak gitu dah. Tak perlu dah. Jadi dia banyaklah detail ni nak. Sedikit kak. Dia jadi menajiskan air lah. Allah Alam lah, yang pentingnya gini lah. Kalau benda tu najis, kita yakin najis, yang najis kat bagai air ke apa ke. Dan seumpama perkara-perkara lain yang dikira najis, ia kira batal lah semaya dah, tak sah lah. Tak ikut syarat lah, syarat najis, suci bernajis tu tak ada. Gitulah. Kalau kita anggap benda tu, kalau kita mengaji, kita anggap benda tu bukan najis, tak apa dah. Yang ada perbahasan panjang tak? Bahkan najis tahik binatang yang disembelih kita boleh makan ni najis atau tidak dah. Ikut mazhab lain ada yang kata tidak najis lah. Dan jumhur lah, termasuk mazhab kita ni kata tetap najis lah, cuma no dalam keadaan tertentu dimaafkan. Poin dimaafkan tu banyak dah. Ramai sahabat ni kuda ke unta ke memang tahik dia berseleret-wet lah dah. Maksudnya mecik tu perkara biasa lah dah. Tamu-tamu nak pergi pergi tak ada pakaian zaman Nabi payuh ni. Pergi pakai hak tu lah, dia pergi ke mana-mana pun tak. Jadi tak ada lah bicara pun Nabi suruh basuh semua tak. Tu jadi perbincangan di kalangan ulama dah. Kesyahadan. Dimaafkan lumpur jalan raya yang diyakini kena najis. Kalau kena yakin, maka tak kena tak yakin, tak memang kena najis dah. Jalan seluk sedang mana pun tak nampak tahik dah. Tak jelas ada tahik situ. Tu bukan yakin aja, yakinnya suci lah. Ni tercampur gaul tanah yang memang kita tengok campur nak tahik banyak tahik lembu dah. Kalau kita yakin tak ada tahik lembu pun, lupa jalan raya tu ada tahik-tahik pun dah. Barulah yakin najis tu, barulah dimaafkan. Tu baru maafkan. Dan kebiasaannya sukar melihara diri dari lumpur-lumpur yang seperti itu, sekalipun lumpur tadi bercampur dengan najis mughallazah sekalipun dah. Najis mughallazah pun dimaafkan dah. Anjing babi dah. Kalau ada pustai mana pun, pasal dalil tu, kuasa orang lalu tu payah nak elok dah. Kalau ni dok lah dulu lembu dia baik kuasa dah. Atau jalan penuh nak tarik lembu dah dulu dah. Okey, najis yang dimaafkan punya beberapa bentuk dipandang dari segi waktu dan tempatnya. Jadi di tubuh dan di pakaian. Jadi banyak perkara lah maaf-maaf ni. Ada setengah tu ke waktu, ada setengah ke tempat, ataupun di tubuh
Tepatnya tubuh atau di pakaian ada perbincangan. Suku-suku dah. Okey, dimaafkan pada musim penghujang. Apa yang tidak dimaafkan di musim kemarau? Masa hujan ni kata banyak maaf berbanding masa kemarau dah. Dimaafkan yang melekat di kaki dan kaki baju barang yang tidak di kaki. Ada yang maaf kaki saja maaf dia. Pakaian lain tak boleh tak? Dan ada juga dimaafkan pada kaki baju dia kata. Dah. Kaki baju barang yang tidak dimaafkan pada tangan. Kalau kena tangan tak maaf. Kena baju tu dimaafkan. Dah. Pada tangan baju dah. Dan pada lengan baju kadang-kadang tak. Gitu ada juga pada lengan baju dah. Dikecualikan dari kata lumpur ialah angin najis, maka tidak dimaafkan. Angin najis ke mana? Tak ada. Bukanlah angin najis. Angin najis ni tak. Itulah angin najis. Angin najis. Tu kena tengok hak Rumi, hak Jawi kot. Kadang-kadang salah tulis nak. Jadi air najis, kecuali air najis nampak terang lah. Tapi kata kecuali tu kalau kita nampak seluk campur dengan najis tu, so kau ni betul-betul tahik betul dah. Kita nampak tahik tu, kena kita bukan lagi seluk campur dengan tahik. Bukan tak tahik betul dah. Maka tidak dimaafkan. Jadi tak maaf gitu dah. Kerana dia tu kita ain dah, tidak dimaafkan dah. Lepas tu dihukumkan suci dari sekalipun hanya diduga kerana najis kerana menganggap sebelumnya dalam keadaan suci. Ini dah. Okey. Dihukumkan suci. Okey kan. Tinggal pula. Dikecualikan dari kata lumpur ialah ain najis, maka tidak dimaafkan lah, betul-betul tahik dia. Bukan seluk campur tahik dia, betul-betul tahik dia. Dan keluar dari kata yang diyakinkan ialah lumpur, kena lumpur tidak diyakini kena najis. Tak tahu. Ni memang bukan dimaafkan, bukan najis tu. Kalau tak yakin memang tak ada najis dah. Ataupun itulah kalau dia mungkin campur najis tu panggil dimaafkan. Dihukumkan suci. Dihukumkan suci lah. Kalau lumpur tu memang tak kena najis, memang suci lah. Dan sekalipun hanya diduga kena najis kerana menganggap sebelumnya dalam keadaan suci. Kalau kata mungkin kena najis dari mana pun, kita kena ambil hak ukur asal dia. Seluk-seluk ni tidak kena najis, maka tidak boleh dianggap najis. Dah. Kerana beramal dengan asalnya, asal-asalnya tak najis, tanah tak najis. Begitu juga cerita angin najis mulazah setengah tu pah ke tanah buai dah. Kata tak fakih benar lah, tak fakih dah. Fakih ni bukanlah mesti dia campur mazhab, dia ikut mazhab lain ke apa dah. Fakih ni dia boleh bertoleransi, dia boleh terima pendapat lain. Dia tak pergi kemah-kemah siapa kau menyusuh ni. Pergi mazhab fiqh tu boleh pakai semua pakai mazhab cerita setukar mazhab lain boleh, tapi tidak terik benar, tidak terik benar. Dia tahu berpada-pada pergi semua mazhab ni. Gitu kaedah. Dan dimaafkan tahik burung dalam masjid. Tengok tahik burung pun dah. Tahik cicak, tahik burung kan lah. Tahik burung. Kata dah. Sekalipun banyak kerana sulit mengatasinya jika tahik burung itu kering dah. Tahik burung tu banyak sangat, kering pula. Bercetak ke. Jadi sepak setuh ke apa tu, kira dimaafkan dah. Tak boleh sampai ke masjid dah. Ataupun dari masjid tu dah. Tidak dimaafkan yang demikian itu sekalipun mengenai tubuh dan pakaian. Menurut kau yang diperpegang ini. Tadi kalau kena pakai air pula, kalau taik burung di atas kena tengah basah lah kita kata dah, ataupun tengah berok kena kita tak boleh pula dia kata. Tapi hak dekat bawah tu, hak banyak dah tu dimaafkan pula lah gitu dah. Yang pentingnya kira masyarakah lah. Kalau selepas sulit tak kira mana-mana pun tak dimaafkan berlaku dah. Adapun mengenai darah jerawat, darah bisu, darah kutu busuk, darah luka, nanah, bisu, danur, koreng, darah bekas sungu dan darah tahi lalat. Semua darah nanah ke apa dah. Darah nyamuk, darah pacak, darah ke apa dah.
Darah tepat di bekam dia. Darah air kecil orang yang keluar terus menerus sel-sel bau. Lepas tu darah istihadah, air luka. Maka semua yang disebutkan itu dimaafkan. Dah. Jangan nak pergi ke mahkamah dah, jadi benda tu dimaafkan dah. Darah tempat bekal, darah pacak, darah nyamuk, darah apa ni, kutu ke apa, semua tu dimaafkan dah. Sel-sel bau, istihadah, air luka. Air yang betul jadi ada yang berubah warna sikit tu, maka sekalian yang tersebut itu dimaafkan berlaku dah. Kalau sukar memang dimaafkan dah. Dan jika banyak dia meleleh-leleh bersama dengan peluh sekalipun sampai ke kain kerana sudah lumrah dan sukar diatasi, sampai gitu pun dimaafkan dah. Ni gagal darah sikit kena pacak dah. Oh, tak usah main mula. Kalau saya main orang tak apa. Dia jadi tu imeh. Nah, orang tak tahu pun dia ada darah najis ke apa dak. Tu ada darah mana dah. Betih dia mana dah. Kepacak ke apa tahulah. Sudah main tengok ada darah dia kata main mula lah, tak usah main. Apa kait dengan orang. Dia sorang semaya kan nak semaya pun dak. Makmu tak tahu biarlah dah. So, sekarang lagi dimaafkan sekarang perbahasa dia dah. Kalau kira sahabat lagi lah, pura-pura berdarah sembuh pun sahabat semaya biasa, relax dah. Kita ni manja ni, kita aja pergi darah tu jajaran menyebabkan kerah pergi benda ni dah. Sikit-sikit aja. Jadi meleleh sekalipun, sekali berserta peluh masuk meleleh sampai kepada kain sekalipun. Kerana umum dah. Kerana apa? Kerana sukar lah. Sudah lumrah umum dah. Dah sukar diatasi. Tapi yang dimaafkan dari semua najis disebutkan tadi jika bukan kerana perbuatannya sendirilah. Bukan pisah ke apa dah. Bukan kerana kecuali dia dah. Tapi apa mau cuba tak cuba pun, yang pentingnya sekat mana boleh lah. Meleleh juga kan. Kalau pacak lagi lah tak kena. Bukan sengaja dia dah. Apa najis ni. Kalau kita atas sengaja kita, bukan kita balik, tiba-tiba meleleh juga, dimaafkan lah. Benda tu suka dah. Jangan pergi ke mahkamah lah tak. Sikit-sikit tak usah, sikit-sikit tak usah. Jadi suka kita beribadah ni. Tetapi kalau sebagai akibat perbuatannya sendiri, umpamanya sengaja memerah bisu atau memecahkan jerawat. Ni hak sengaja dah. Cari pasal sedikit dah. Dia pecek lah jerawat ke apa dah. Ataupun seumpama itulah. Disengajakan membunuh kutu busuk dah. Kutu perah ke apa dah. Dah. Ikutlah dah. Nyamuk dah. Pada kainnya atau badannya dah. Tak kira lah nyamuk ke. Ya seumpama itu pada kain atau badannya. Maka tiada dimaafkan. Melainkan jika jumlah darahnya sedikit saja. Ada perbahasan kata duit 10 sen. Itu pun tak dalil mana dia tak sahih pada. Ya kira tidak kuat lah. Ke uruf jangan melampau. Lebih gitu pun kalau kita usaha dah. Darah tu sembuh juga. Kau tubik juga. Kita ikat nah. Dimaafkan lah anak. Gana lah. Jangan payuh. Jangan payuh. Dah. Jadi hak sengaja tu pun dia kena. Tapi sengaja tu kena bersungguh lah sikit dah. Hak tak sengaja tu ambil darah pacak maya tak khabar kita sembuh banyak sikit darah meleleh dah. Dimaafkan lah dah. Jangan kata ni suruh semaya so balas so masjid ni. Dia tu tak email dah. Darah ni ada najis ni darah ni kena ketik pacak ni. Ataupun macam-macam lah darah ni. Jadi suruh maya berlaku apa kait ni mamu ni dah. Tamu dia je. Yang kedua, ni perbahasa lagi yang najis dimaafkan kan. Najis dimaafkan bukan najis yang tidak dimaafkan kan. Sebenarnya darah ni perbincangan bukan sini. Darah ni bicara bak makan, tak boleh makan yang utama dah. Tak boleh jadikan makanan tu. Cuma bah apa tak najis tak najis dah. Masa kita ni bawa bak najis lah, kita boleh makan tu. Apa-apa pun sebenarnya bukan bak najis pada pakaian, pada bak makanan dah. Tidak boleh dimakan darah tu. Minum makan darah tak boleh dah. Okey, sabarlah situ yang pentingnya kita jangan over sangat. Kalau dia tak tahu banyak ke sikit, dikira sikit. Asal-asal ni suci kita ni. Darah tu
Tidak banyak asas dia. Jadi kalau waswah, kata ada kata sah, ada kata tak sah. Kena kata sah mayat dah. Okey, demikian juga kalau didekatkan pakaiannya yang najis dengan salah satu yang disebutkan di atas. Jadi, pakaiannya najis dia dekatkan dengan perkara di atas dan dia bersolat di atasnya. Atas pakaian najis lah. Atau pakaian yang dipegangnya tidak kerana darurat atau kerana hajat. Pakaian najis dia pegang. Tahulah najis mungkin kena darah ke apa dah. Maka solat dengan kain tadi maka tidak dimaafkan kecuali jika jumlah darah itu sedikit saja. Kita bicara dosa ni lah. Kalau benda tu darah sikit-sikit dimaafkan lah. Ada sahabat tu dah sembuh semaya betul. Dia tak berhenti ni. Tak ada masalah. Muka perih darah sembuh ni nak ikat pun pakai tak banyak dulu dah. Ada bicara detail-detail. Jadi kita ni kira mudah ni. Darah tu sedikit banyak jangan nampak doa lalu sudah lah. Uruf ikut uruf. Tapi jika dipakainya kain itu kerana tujuan yang benar seperti untuk bersolat. Asalnya bukanlah tujuan salah dah. Gharat yang sahih dah, tujuan yang sahih. Seperti tajam dah, seperti nak comel solat lalu dibawanya bersolat. Maka dimanfaatkan sekalipun dimaafkan dah. Okey, dimaafkan sekalipun jumlahnya banyak. Seperti disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Syarah Mukhtasar Bafadah. Ada pula kata banyak darah dimaafkan. Bukan memang yang orang besar mazhab kita Ibn Hajar Al-Haytami dah. Dia kata kalau niat dia bukanlah dia nak comel dah. Pakai itu tiba-tiba guna darah guna gapo dah. Jadi bukanlah maksud yang awal dia nak suruh cemar dah. Jadi dimaafkan dah. Walaupun darah ke gapo jumlahnya banyak lah. Dan lagi bentuk keadaan yang dimanfaatkan pada semua najis yang disebutkan tadi jika tidak bercampur dengan sesuatu yang lain tidak dikehendaki menyentuhnya. Jadi bentuk keadaan yang dimaafkan lagi ialah pada semua najis. Jika tidak bercampur dengan satu lain yang tidak dikehendaki itu. Jadi benda-benda sikit lah tadi dah. Satu balut sikit ke luka ke nanah ke apa ke sikit. Satu sikit-sikit tu dimaafkan lah. Yang penting tidak over, tidak melampau dah. Tetapi jika bercampur dengan sesuatu yang lain maka tidak dimaafkan sekalipun sedikit. Tak tahu campur dengan apa benda lain. Campur dengan najis lain ke campur dengan benda lain baru tak maaf. Inilah dia dapat difahami daripada yang sebagaimana ditulis oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Bafadah. Mengikut kitab ni Syarah Mukhtasar Bafadah kerana mengikut pendapat kebanyakan fuqaha. Banyak tok guru yang kata pakai pendapat ni. Tapi yang tersebut dalam kitab Tuhfah pula tu. Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin Imam Nawawi tu. Ibn Hajar Al-Haytami kata apa? Bahawasanya dimaafkan darah yang sedikit yang bercampur dengan air yang sedikit yang bercampur dengan air liu seperti yang disebut oleh Aisyah dalam hadis. Jadi dalam Tuhfah ni kata kalau campur dengan air liu, campur dengan air sikit dimaafkan lah. Sebagaimana sebut dalam hadis dah. Hadis tu dari riwayat Aisyah dah. Kerana disebut dalam kitab Majmu' bahawa dimaafkan darah yang sedikit yang bercampur. Gini tak, kitab Tuhfah tu kata boleh tu. Jika jumlahnya sedikit campur dengan benda lain sedikit tu kerana apa sebut dalam kitab Majmu' ayat dah. Majmu' Syarah Mazhab Imam Nawawi tu. Bahawa dimaafkan darah yang sedikit yang bercampur dengan air yang sedikit. Yang bercampur dengan air liu seperti yang disebutkan dalam Aisyah dalam hadis gitulah daripada pandangan Imam Nawawi lah. Daripada riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mungkin Nabi berubat kau luka kau gapo kau dak. Jadi bubuh haliu tu buat berubat bomo apa ada dah. Lepas tu balik ke tak balik ikutlah tadi benda campur pun dengan haliu gapo dimaafkan. Di perkara ni lah pakar hak mudah ni. Dari pakar hak payah dah. Adapun tetapi jika bercampur dengan sesuatu yang dikehendaki menyentuhnya. Sentuh dengan benda hak kita kena sentuh. Contohnya air wuduk ni.
Seperti air wuduk kita nak semaya kena sentuh air wuduk. Tiba-tiba kena nanah kita, kena tempat daun kita dah. Dan air bekas mandi. Lepas mandi-mandi tu, mandi-mandi, cuci tu, air tu ada titik lagi air bekas mandi kita dah. Dan air bekas minum. Air bekas minumnya kita, air kita minum tu, titik meleleh ke kena tempat tanah kita, ke luka kita dah. Dan basuh mandi dah. Tempat mandi-mandi basuh kita kena lah tempat tu. Kerana untuk menyejukkan tubuh atau membersihkan tubuh atau lain-lainnya, tadi sekali dikendaki menyentuhnya tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa. Jadi tak mengapa lah. Kira kita ambil pendapat ni lah. Kira mudah-mudah lah. Jadi kalau sentuh air ke sentuh gapo ke, sentuh pakaian ke sentuh gapo pun, kira tak apa berlaku lah. Jangan duk ambil pendapatnya suka-suka lah. Yang sekali kita tak mampu beramal dah. Kita berasa agama ni susah dah. Sekali kita tanatok, kita jadi ekstrim dalam agama, dan sekali kita tak nak dah. Jadi kita jadi suka nak beramal dah. Dan tempat dimaafkan, tempat maaf dan lagi dimaafkan dari semua najis yang disebutkan di atas yang dihubungkan dengan solat saja, bukan kepada air sedikit. Cerita-cerita ni nak suruh mudah bab semaya dah. Bab air ni kita bicara dah suku kata tak. Air capun air dalam kolah kau nak semaya mula kau kan tu bab najis pula. Ni dak. Ni bab najis yang dimaafkan yang pada orang tubuh dan pakai orang semaya dah. Kata gitulah. Kalau salah satu najis terjatuh ke dalam air yang sedikit atau benda cair yang lainnya, maka air dan benda cair tadi berubah menjadi najis. Ini perbincangan dulu lah. Mengikut mazhab kita. Kalau air tu sikit, jatuh benda-benda najis. Ataupun benda cair yang lain selain daripada air itu, dia akan jadi najis. Tak boleh minum, tak boleh buat semaya. Gitulah dah. Dan tersebut dalam kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi lah. Iaitu ringkasan daripada kitab Al-Aziz Syarah Al-Wajih Imam Nawawi dah. Imam Rafi'i dah. Jadi kitab Rawdah ni kata kalau keluar darah terpancar-pancar, bukan darah sikit dah, banyak tubik darah. Dan mata, keluar daripada mata juga. Luka, bukan keluar daripada mata luka dah. Tempat itulah luka dah. Orang yang sedang solat, darah tu tubik masa tengah semaya dah. Dan darah ni tidak mengenai kulit tubuhnya. Tak faham ni tak? Tidak kena kulit tubuh kan tak? Maka solatnya tidak batal. Tidak kena darah kulitnya ni kan tahu tak? Jika ada banyak sekalipun, walaupun banyak dah. Walaupun banyak pun tak batal kata. Jadi gini lah ada. Sebenarnya kalau kita ikut dalil ni kira tak. Setengah orang pergi nas kitab ni nak. Siapa kau? Pening dah sikit dah. Sedangkan dalil memang tu gitu dak. Sahabat pernah ramal memang darah tu sembuh. Tak semaya. Semaya semua, semaya wajib, semaya sunat, tak berhenti semaya sahabat ni kita dia dah. Bukan apa kita malah dah. Jadi semaya sahabat ni gitu dak dalam keadaan berdarah tu semaya juga dah. Tidak ada masalah dah. Oh kalau tak jaga najis, mungkin darah sikit tak najis, tak nak paper dah. Pakai dulu payah. Sahabat-sahabat tu payah. Pakai hak tolong je apa jadi kita kena faham lah. Jadi benda tu sedaya yang payah padan lah dah. Lepas tu pakai dimaafkan lah, kira dimaafkan. Dapat difahami apabila darah mengenai kulitnya batal lah solatnya kalau jumlahnya banyak. Pelik kena dah kulit kan. Kena kulit kuasa lain. Kalau kulit tu memang kena dah dah. Kalau kulit kuasa lain tu kalau lebih daripada tempat luka dia tu berkali dia kata batal sebenarnya. Tapi kita ambil tak batal lah dah. Kalau kena sikit-sikit tu dimaafkan dah. Okey. Dan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berkata, ni besarlah ulama. Kalau kita tunggak mazhab kita lah dah. Imam Nawawi, Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi dah. Imam Rafi'i kitab sahaja Al-Aziz Syarah Al-Wajih dah dah. Ringkas jadi Rawdatul Talibin. Imam Nawawi pula buat kitab ringkasan matan yang paling muktamad lah kira dah. Itu kitab Minhajul Talibin yang disyarah banyaklah ulama syarah dia. Tufatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughni Muhtaj. Jadi semua tu kitab-kitab syarah bagi kitab Imam Nawawi Minhajul Talibin, ringkasan kitab fiqh.
Kitab awal Imam Rafi'i itu syarah kitab awal lagi tak? Mukhtasar Muzani ni. Mukhtasar Muzani. Anak murid Imam Syafi'i itu. Jadi syarah tu dulu peringkat awal. Lepas tu tinggal dah. Kitab tu, mari kitab Imam Nawawi ni. Pakat syarah kitab Imam Nawawi tinggal. Kitab Al-Amu tu kan. Jadi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi kata apa? Kalau seorang yang mengeluarkan darahnya dengan menggaru. Garu kutir tu. Tepat. Itulah. Kutir panggil tak. Tepat butir-butir lah tak. Tepat butir tak. Lepas tu. Di dalam solat ni. Garu kutir, garu nak jerawat ke apa. Dan darahnya keluar. Namun tidak mengenai kulitnya. Ni pelik. Tak kena kulit ganda nak. Atau kena kulitnya namun di tempat lain dari kulit tadi. Dan jumlahnya sedikit saja. Maka solatnya tidak batal. Kita kiranya. Kena sikit lah. Keluar darah sikit tu tak batal lah. Tu Imam Rafi'i ni Imam Nawawi kata dah. Dimaafkan darahnya sedikit yang bercerai dari tubuhnya dah. Dah. Jan ajnabi tu di sini. Yang bercerai dari tubuhnya. Ya, darahnya sedikit dah. Dan laju dari darah anjing. Dan yang lain daripada darah dirinya. Dan lain daripada darah anjing. Gitu maksudnya. Darah sedikit. Selain daripada darah yang bercerai di tubuhnya. Jadi mecik tubik darah tu. Darah tu keluar. Lepas tu mari pula tubuh kita baru jadi najis. Ataupun darah anjing dah. Dan babi. Maka kalau darah yang bercerai dari tubuhnya kendati pun kena tubuhnya kembali. Nah, mecik tubik darah dia keluar dah. Mari pula tubuh dia, mari pula dia kata kan. Tak dah dah. Kena pada badannya semula lah. Baik yang berasal dari darah jerawat ke atau bisu atau darah luka dan sebagainya dan darah yang tersebut tadilah. Jadi dimaafkan kata dah. Jadi dimaafkan juga ni. Kecuali darah anjing lah. Begitulah kita faham ni kata ni. Anjing dan babi ni. Kita tu bik masa semayang. Kita kira dimaafkan lah. Mudah-mudahan kira ni. Pasal ada lah. Pernah jadi ni. Masjid tu semayang. Kita semayang. Kita tak tahu lah. Tok email darah. Kita duduk lepas lain. Bukan betul-betul belakang tok email dah. Kalau tu buat darah sikit-sikit tu kata kabar-kabar rasa orang belakang tu email untuk bila tak kabar nah. Darah pacak. Darah pacak lah. Darah tu tidak banyak mana darahnya. Lepas semaya tu tok email gege. Hamba tu darah najis ni. Suruh semaya mula belakang makmum ni. Tak fak tok email tak fakih tak faham dekat dah. Ikut kita baca kitab ke sana ni kalau darah tidak sengaja pun darah pacak darah apa tak sengaja keluar tu dimaafkan dia. Tak kabar. Tak khabar bukan pisah kita bukan kita pisah. Kalau hak pisah tu baru bincang dah. Sengaja kotes dah. Kotes jerawat dah. Kotes bisu dah terus maya. Darah dah. Secara sengaja dah. Boleh semaya boleh garu boleh kotes ni. Barulah kira sengaja masa tu dah baru bincang. Banyak ke sikit dah sikit maaf banyak. Tak boleh dah. Saat ni kita bincang ni. Tapi pada darah kita tak khabar pacak ke apa tu dia darah ni terus semaya. Sebelum semaya tu tak ada dah ataupun kita tak khabar lagi kau tak ada lagi dah. Jadi tubik lepas tu tubik darah dah. Jadi dimaafkan. So lagi makmum tak tanggungjawab. Tak email saja kalau betul pun dia kata najis pun dah. Kalau yakin najis pun dah. Pasalnya orang lain tak tahu. Hak tahu je tak boleh dah. Jadi tak makmum tidak tak perlu semaya semula dah. Difahami daripada apa yang dikemukakan di atas kalau darah tadi masih berada tubuh masuk darah yang melekat tubuh lagi tidak lagi dinamakan darah yang sudah bercerai dari tubuh kemudian kena lagi tubuh. Jadi maksudnya kalau nanoh dia nampak merah saja dia tidak mengalir keluar tu dia bukan darah lagi lah bukan perbincangan najis lagi dah. Maka terhitung darah yang sudah bercerai sekalipun darah itu berada dari dirinya sendiri. Selagi duk melekat diri dia, dia panggil bukan darah yang kira duk bincang bab najis ni. Nah.
Kerana dia masih berada pada tubuh gitu. Demikian juga nanah, danur dan air luka jika sudah bercerai dari tubuhnya dan dari tubuh dimaafkan sekalipun banyak dengan persyaratan yang disebutkan tadi dah. Ada masanya dimaafkan dah, ada pun banyak dah. Jadi ceritanya kalau banyak-banyak kita bincang ni, jadi benda tu banyak perkara dimaafkan dah. Ni mazhab kita tu, mazhab lain hak mudah lagi ni. Mazhab kita hak sangat strict bab najis ni pun banyak perkara kalau benda tu siapa menyukakan pun dalam kitab-kitab besar bincang dah. Kitab kecil tak bincang dah. Dia bincang benda tu dimaafkan dah. Kita kira selagi kita tak yakin aja. Nah, balut kau gapo kau soda ataupun tak balut pun kalau tiba-tiba tubik darah, dimaafkanlah, jangan nak kira orang najis sikit-sikit najis dah. Banyak ke benda maaf daripada benda yang batas maya dah. Setengah tu dia ngajar orang kapur dak. Nak suruh dia nampak ahli hebat, dia cerita batas maya semua dah. Sikit-sikit batas, sikit-sikit batas dah. Tu bukan alim, bukan ngajar. Kalau kaedah kita, kalau benda tu kita tahu dah jadi, lepas tu kita pakai, dah semaya kita boleh lah kira-kira ni. Tak sengaja pun tak boleh kalau kita tahu dah benda tu najis lah. Lumayan lah. Tapi betul-betul najis lah, nak yakin najis. Kalau benda tu cemar ke apa tak betul najis tak. Dan benda ni tak banyak cara tak. Hak kita dah kitab ni pada sebut. Cuci hak kita lepas kecing ke apa, kalau kita takut ada keluar sikit-sikit ke, ataupun panggil selagi no, panggil air mazi ke air wadi ke tak. Hak sikit-sikit tu tak. Dia boleh cuci dengan renjih, boleh ada perbincangannya. Selain daripada bincang najis mukhaffafah baby tu, dalam kitab-kitab lain ada bincang benda tu pun boleh direnjiskan air pada kawasan kemaluan untuk elakkan wasbah, dan dia adalah salah satu cara bercuci juga. Kalau sikit-sikit gitulah. Okey, sikit lagi dah. Nak babi ke. Tetapi darah anjing dan darah babi tidak dimaafkan sekalipun sedikit. Ni beki benar lah. Mazhab kita beki benar bab darah anjing babi ni lah. Walaupun sedikit dah. Walaupun sedikit tak dimaafkan dah. Ada darah anjing dan babi. Banyak dan sedikit dapat diketahui menurut adat kebiasaan uruf. Ni guna juga uruf dah. Jaga kena istilah uruf dalam mazhab kita, tapi hak ni adat yang wali guna dalam bab ni. Hendaklah beristihad orang yang solat untuk mengenal yang demikian itu kalau ia mampu beristihad. Kalau mampu istihad, ia kena istihad sendirilah. Dia nak kira ni ke banyak ke sedikit dah. Asal-asal ni sikit dah. Asal-asal ni suci bukan najis. Jika tidak ada hendaklah ia mengikuti pendapat orang yang arif yang mampu beristihad dari barang yang diistihadkan, ialah barang yang kebiasaannya dapat kena najis dan suka meliharanya, maka dianggap sedikit. Dan jika tidak, seperti itu dianggap banyak. Kan? Kalau benda tu payah dah. Kita ni contohnya dok. Sikit ke banyak ni dok. Contoh orang zaman dulu dok, cara kau kuda dah, uta dah, lembu kau gapo. Mecik sikit tu. Kita kira urus dah setahun ni sikit, setahun ni banyak. Setahun ni dimaafkan dah. Kena galik kebiasaan orang sana, orang biasa untuk main benda-benda gitu dak. Main kuda, main gapo dah. Gitulah kalau benda-benda gitu dah. Nate gitu dak. Jadi kita anggap uruf. Ikut kebiasaan. Sebab benda ni memang suka. Kalau kita lah ni tak cara lembu mana zaman kita lah ni nak. Zaman dulu kat caw ke lembu, caw ke. Kalau orang dulu kat kuda lah, uta dah. Kat berok kau sego ni dah. Bukan berok apa kita nak ikut dia berok dah. Kadang-kadang mecik sikit dah. Nah. Tubuh dia pada kita naik kuda, naik uta dah. Jadi benda-benda tu biasa dah. Ya zaman Nabi ke biasa dan Nabi tidak tekan benda tu kata najis ke apa dah. Dan benda tu dianggap yang dimaafkan dah. Okey, lepas tu. Jadi kalau waswah juga tanya hak lebih ahli lah, ikutlah ataupun ahli ataupun pakar bahagian mereka uta, mereka kambing ke berak kuda kau dah. Jadi orang biasa kan dia tahu setahun ni banyak kena basuh. Tak boleh dah kan semaya setahun ni sikit kan. Gitulah. Kalau dekat dia lekat situ kan. Kalau ada lagi dekat situ. Lepas mai kita khabar dekat betul. Betul kan dekat tu. Tak apa.
Ya kalau orang nak getah lekat gapo dah. Dia soal masalah pula ada bukan bab najis tu bab menyekat air semaya dah. Jadi dia kena usaha sedaya upaya lah. Kalau ada sikit sebanyak tu kalau usaha dah insya-Allah dimaafkan lah. Usaha betul ya. Tiba-tiba ada lagi ni maafkan kan. Tapi kena usaha dulu dah. Baca ngecak juga, ngecak kalau ada sikit sebanyak ni. Usaha sedaya upaya. Tapi kalau lah gitulah sedaya upaya nak kan nak. Gitulah ni kuih ke apa, kena usaha dululah. Tak lebih alasan terus dah. Pasal tu bukan bab najis, sebab menghalangi dia semaya dah. Jika seorang ragu tentang najis apakah banyak atau sedikit, maka dia tetapkan sedikit. Ni pun kaedah besar ni. Dia syok dah, najis tu banyak ke sedikit ni. Dia kena ambil hukum sedikit dah. Pasal asalnya benda asal-asal tu tidak najis dah. Maka dia tetapkan sedikit. Kalau najis itu bercerai-berai lah, maksudnya tidak topuk besar dah. Sikit mecik sini sikit dah. Dah. Pada beberapa tempat dah. Jika dikumpulkan mencapai jumlah banyak, kalau kita kira sikit-sikit mecik tu, tarik lembu ke apa dah. Kalau cara ke utah ke apa kuda dah. Jadi kita kira sikit dah. Dah. Walaupun kalau kumpul mungkin banyak. Menurut pendapat Imam Nawawi tu kena kira sedikit dah. Kata Imam Nawawi lah. Dan pada kata mutawali pun dah. Dan takkan banyak menurut pendapat Imam Mutawali ni dah. Orang besar dalam mazhab Syafi'i juga. Dia kata banyak dah. Kasih sikit jaga banyak. Dan Imam Ghazali pun kata banyak dah. Imam Nawawi dia kata sikit dah. Dan yang lainnya, dan pendapat inilah dia agak kuat oleh mereka. Jadi pendapat kuat ni, kalau mecik tu sikit-sikit pun, bercerai-berai pun, kalau kumpul jadi dapat apa banyak, dia kira banyak lah. Tapi apa pun, dah, kita anggaplah benda tu, kalau kita was-was banyak ke sikit, keedah yang sikit lagi dah. Terutama kalau sulit. Kalau suka untuk dialihkan, kena ambil pendapat, kena ambil jadi maafkan lah. Kalau benda tu mudah nak cuci, mudah nak mudah nak elok ke apa, sikit pun kita kena anggap banyak dah. Agama ni dia beri dah. Di waktu suka, kita kena anjar ke pelaksanaan dia. Ketika mudah, kita kena strict sikit dah. Kita kena tegas sikit dah. Gitulah baru kita tidak payah mengamalkan agama. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.